Sekiranya lampu isyarat di jalan raya berfungsi untuk mengawal pergerakan kenderaan masuk keluar simpang, maka di dalam kereta api juga mempunyai lampu isyarat yang bertujuan mengawal pergerakan kereta api. Tetapi mereka bukan panggil sebagai lampu isyarat, mereka digelar semboyan. Jadi video untuk kali ini kita akan berbicara mengenai persemboyanan kereta api. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton video ini. Okey, so untuk video kali ini saya tak akan buat video pasal saya throwback video trail ataupun video rakaman sebab sekarang ni masih lagi dalam musim PKP. Pada waktu rakaman ini kita akan membicarakan mengenai persemboyanan kereta api ataupun railway signaling. Jadi seperti yang saya katakan pada awal video tadi, persemboyanan kereta api adalah salah satu alat untuk mengawal pergerakan kereta api. Cuma persemboyanan tersebut bukan pada persimpangan tetapi juga pada sepanjang laluan kereta api tersebut. Sebelum kita masuk pada persemboyanan, apa kata kita lihat pada sejarah bagaimana persemboyanan kereta api ini boleh dicipta. Pada zaman permulaan zaman kereta api di negara Britain, sebab kebanyakan persemboyanan kereta api di negara kita adalah dari negara Britain yang sekarang dipanggil United Kingdom. Pada masa itu tidak ada sebarang semboyan yang digunakan. Jadi bagaimana kereta api dikawal pergerakannya? Well, kereta api dikawal pergerakannya pada masa itu dengan menggunakan sebuah selang masa. Contoh penggunaan selang masa adalah contohnya macam jarak antara dua kereta api yang berdekatan mesti tidak boleh kurang daripada let's say 5 minit. So katakan yang warna kuning ni dapat warna kuning. Okay. So warna kuning ni ialah kereta api yang pertama sampai ke stesen. Jadi kat sini ialah stesen kereta api. Jadi apabila kereta api ni betul dari stesen, maka datang lagi satu kereta api yang warna biru ni. So kereta api warna biru datang ke stesen kereta api. Kalau kereta api ini sampai kurang 5 minit daripada waktu kereta api ini bertolak, maka kereta api warna biru ini tidak boleh digunakan untuk bertolak. Dan saya terpaksa nak cakap satu benda, kereta api pada pergerakan kereta api ini dikawal oleh seorang petugas kereta api di situ yang dinamakan sebagai policeman. Policeman ni bukannya macam polis balik yang tugas dekat balik polis, tetapi policeman ni ialah satu orang khas untuk mengawal pergerakan kereta api. Jadi policeman haruslah memastikan bahawa selama 5 minit dipatuhi agar pergerakan kereta api ini dapat dikawal dengan selamat dan tidak apa-apa yang akan berlaku lah. Jadi contohnya bila policeman dah perhatikan 5 minit dah berlepas, maka barulah kereta api warna biru ini dibenarkan untuk bertolak. Dan pelepasan kereta api ini akan diperhatikan oleh daripada pemandu kereta api kepada policeman, di mana policeman akan memberi isyarat tangan supaya train dibenarkan untuk bertolak ataupun tidak. Jadi macam senang je lah kan? Well, senang tetapi ada keburukan dia. Keburukan dia adalah contoh macam kita ambil contoh balik. So, katakan kereta api warna kuning ni dah bertolak dari stesen kereta api, policeman dah bagi kebenaran untuk bertolak. Okay, kemudian ada kereta api warna biru ini sampai di stesen kereta api dan ditakdirkan kereta api warna kuning yang dah berlepas ni tiba-tiba terberhenti di pertengahan jalan. Mungkin sebab kereta api ini ada lokomotif yang rosak ataupun enjin rosak. So yang warna kuning ni dia tak boleh nak bergerak. Maka kereta api warna biru daripada stesen sebelumnya akan perhatikan isyarat pada policeman, dan policeman pula tak tahu kereta api warna kuning ni ada masalah. Masa tu communication ataupun komunikasi antara policeman dengan pemandu kereta api yang dah bertolak tu tak ada langsung. Apatah lagi policeman dengan policeman di stesen kereta api yang berikutnya. So dengan mudahnya policeman kata, okey 5 minit dah habis, kereta api warna biru anda dibenarkan bertolak, maka kereta api itu akan bertolak. Dan kereta api warna biru ni tak tahu langsung yang warna kuning ada enjin rosak, tak boleh gerak. So bila mana dia tak tahu, ada risiko besar akan berlakunya kemalangan. Mestilah habis kau bunyi efek tu. Okay. So
inilah yang sebenarnya masalah yang berlaku. So in fact pada masa zaman itu kerosakan kereta api memang sangat kerap berlaku. Memang selalu berlaku kereta api enjin rosak ataupun mungkin ada apa-apa halangan di landasan. Di syarikat kereta api di negara Britain harus memikirkan satu penyelesaian untuk mengatasi masalah kekerapan berlakunya pelanggaran train ini. Jadi syarikat kereta api pun memperkenalkan satu prinsip untuk mengatasi masalah ini, iaitu dengan mengenakan prinsip absolute block ataupun blok mutlak. Okey, jadi macam mana absolute block ini berfungsi? Okey, so absolute block ni ialah syaratnya di mana satu landasan kereta api ataupun dipanggil sebagai satu section. Section ni maksudnya ni ke stesen kereta api A, stesen kereta api B. Rel kereta api di antaranya adalah dipanggil sebagai section. Tu section mesti dipenuhi hanya dengan satu kereta api saja. Tak boleh dua, tak boleh lebih. Hanya satu kereta api saja yang digunakan untuk melalui satu section kereta api tersebut. So itu ialah prinsip absolute block. Dan mana-mana prinsip selain daripada absolute block ini adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk semua perkhidmatan kereta api, terutamanya perkhidmatan kereta api penumpang. Jadi macam mana nak tahu yang satu section ni ada satu kereta api yang melalui kawasan section tersebut ataupun tidak? Jadi caranya ialah dengan adanya satu alat yang dinamakan sebagai block instrument. So block instrument ni signalman ataupun policeman yang bekerja pada stesen tersebut akan memberi tahu ataupun memberi syarat bahawa kereta api tersebut sama ada dia sedang memenuhi satu section, melalui satu section, ataupun kereta api tersebut belum lagi lalu, ataupun kereta api dibenarkan untuk melalui section tersebut sebab tak ada kereta api yang lain selepas itu. Dan komunikasi antara dua signalman ataupun dua policeman dihantar menggunakan satu kod loceng ataupun bell code, di mana dia hanya perlu tekan pada loceng tersebut untuk menghantar satu isyarat kepada policeman yang berikutnya di stesen yang berikutnya. Dan komunikasi tersebut dihantar melalui satu litar wayar yang disambungkan pada wayar telegraf. So sebab itu korang boleh nampak wayar telegraf di sepanjang laluan kereta api yang masih ada lagi ya. Kita tahu zaman dah berubah, dah maju kata orang kan. So kereta api pun bergerak semakin laju, dah bukan lagi terus macam train sipu ke apa kan. So kereta api bergerak semakin laju dan begitu bagus sebab akan mengambil masa yang lebih pendek untuk pergerakan dari satu stesen ke stesen yang berikutnya. Cuma masalahnya ialah bila kereta api bergerak semakin laju, pemandu kereta api akan menjadi semakin susah untuk melihat isyarat yang diberikan oleh policeman tersebut di sebuah stesen kereta api ataupun di mana-mana. Lebih lagi kalau kereta api tersebut tidak berhenti pada satu stesen, dia hanya melintas stesen kereta api itu saja, maka ia akan lebih susah untuk bukan setakat pemandu kereta api melihat isyarat tangan yang diberikan oleh policeman, tetapi juga pemandu kereta api tersebut akan lebih susah untuk memperlahankan kenderaan sekiranya dia perlu buat demikian. Sebab korang tahu kereta api memang sangat susah untuk diperlahankan kenderaan. Tak macam kita bawa kereta, kita senang untuk brake sehingga full stop pada masa singkat. Tapi kereta api nak brake sehingga ke full stop ambil masa yang sangat lama. Maka ada satu lagi kaedah yang perlu ditambah supaya pergerakan kereta api ini dapat dikawal dengan sepenuhnya dan selamat, supaya kereta api kalau nak perlahankan kenderaan, perlahankan kereta api, dia akan boleh perlahankan dengan selamat tanpa sebarang kemalangan ataupun kecederaan yang berlaku pada penumpang ataupun barang yang dibawa. Maka dari sinilah wujudnya satu sistem yang diperkenalkan, iaitu sistem persemboyanan kereta api. Dan langkah yang mereka lakukan ialah dengan memasang suatu semboyan yang dinamakan sebagai semboyan tetap. So semboyan tetap ataupun dalam bahasa Inggeris ialah fixed signal, ialah suatu semboyan di mana semboyan itu telah dikenal pasti dan dipasang pada suatu kawasan tersebut. Dan semboyan tersebut tidak boleh berubah kedudukannya sama sekali. Contohnya kita ada contoh ni satu tiang semboyan. So katakan semboyan pasang dekat sini. Jadi bila semboyan dah pasang dekat sini, dia tidak boleh berubah kedudukan mana-mana sekalipun, walaupun teranjak ke depan ataupun ke belakang, maka ianya tidak boleh sama sekali dilakukan. Ia harus pada satu kedudukan itu juga.
Kalau contoh macam ada perubahan laluan train, kan sekarang EDTP korang perasan ada kereta dalam kereta api dia ubah laluan kan. So semboyan ini boleh ubah, tapi pastikan pada kedudukan yang sama. Dia tak boleh dia pasang sini tiba-tiba dekat sini. Itu tak boleh. Dia mesti pasang pada satu kawasan yang tetap, yang telah dikenal pasti. So itu ialah semboyan tetap ataupun fixed signal. Dan semboyan-semboyan inilah yang dikendalikan oleh policeman yang kemudian digelar sebagai signalman. Sebab ialah orang yang menjaga signal, orang yang menjaga semboyan ialah signalman untuk orang British. Jadi itulah semboyan yang diperkenalkan pada awal peringkat persemboyanan kereta api. Dan ada macam-macam jenis semboyan yang dicadangkan di negara Britain tersebut. Banyak semboyan. Dan satunya semboyan yang mereka terima yang dikatakan praktis yang paling terbaik ialah semboyan bilah ataupun bahasa Inggeris ialah semaphore. So mungkin korang dah pernah tengok semboyan bilah. Contohnya macam semboyan yang ini. So itu ialah semboyan bilah. So kita tengok satu contoh semboyan bilah yang saya dah reka khas. Okay, so yes, ini semboyan bilah yang saya dah reka khas siap-siap. So semboyan bilah ini dia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama ialah dia punya bahagian bilah dia. Bilah dia yang panjang ini. So ini ialah dia punya bilah. Dan yang kedua ialah kanta. Ini bahagian ni ialah dia punya kanta. So kanta dia ada dua warna, iaitu warna merah dan warna hijau. Ada serta kanta warna biru. Saya akan terangkan kenapa dia warna biru nanti kemudian. Okey, dan pada bilah ini, bilah dia ialah berwarna merah dan ada satu jala putih mendekat di sini. So ini ialah semboyan bilah. Semboyan bilah kita yang pernah digunakan di negara kita ikut sepenuhnya daripada negara Britain ataupun UK. Semboyan bilah ini ialah salah satu semboyan tetap dan lebih tepat lagi disebabkan semboyan ini berwarna merah, ini dinamakan sebagai semboyan henti ataupun stop signal. Stop signal ini berperanan sebagai satu semboyan di mana semboyan itu ada warna merah. So kalau korang tengok semboyan, tengok lampu isyarat tu, kalau ada warna merah maka itu ialah stop signal. Kalau semboyan itu tak ada warna merah, maka dia bukan stop signal. Jadi semboyan yang ini disebabkan dia ada warna merah kat sini dan memang dia punya bilah dia warna merah, maka ini ialah semboyan henti ataupun stop signal. Jadi bagaimana semboyan ini berfungsi? Okey, sebelum tu saya perlukan satu tiang yang agak panjang. Okey. So sambil kayu rotan ni untuk sebab orang, tapi bukan tu, ni sebagai biasan. Okey, so semboyan bilah akan dipasang pada satu tiang sebegini. Okey, so ini ialah semboyan bilah, ini pasang macam ni. Oh ya, terlupa satu lagi sebelum tu. Depannya warna merah berjala putih kat sini, belakang dia warna putih berjala hitam di belakang. Okey, so ini semboyan bilah di belakang dia. Okey, balik ke bahagian depan. Okey, jadi fungsi semboyan bilah inilah kalau dia menunjukkan indikasi bahaya ataupun warna merah maksudnya berhenti. So kalau kereta api nampak warna merah, kereta api perlu berhenti. Jadi kalau kedudukan warna merah, semboyan bilah ini akan pada kedudukan mendatar seperti ini. Mendatar maksudnya warna merah, kereta api kena berhenti. Dan pada waktu malam, sebab semboyan bilah ini pada waktu malam memang tak nampak warna merah ni, so dia akan ada sediakan satu kanta sini. Dan kanta ni akan ada sumber cahaya lampu lah supaya boleh nampak warna pada kanta tersebut. So pada waktu malam dia akan menyala lampu merah di sini. Okey, kalau warna hijau pula macam mana? Kalau warna hijau, di mana warna hijau maksudnya kereta api dibenarkan untuk bertolak atau dibenarkan untuk bergerak, maka semboyan akan ditundukkan ke bawah macam ni. Dan dia akan ditundukkan ke bawah dalam sekitar 45 hingga 60 darjah ke bawah. Okey, so ini pada kedudukan menduduk, maksudnya kereta api dibenarkan untuk bergerak dengan selamat dalam apa yang berlaku. Dan pada waktu malam, lampu dekat sini, dekat kanta ni akan memancarkan lampu warna hijau. Okey, so
Kanta di sini ada yang kadang warna hijau, ada yang kadang warna biru. So kenapa ada dua warna yang berbeza? Okey, untuk kanta di warna hijau dan warna biru kat sini, dia bergantung pada jenis lampu yang digunakan. Ada yang gunakan lampu elektrik untuk menyalakan lampu kanta kat sini, dan kadang-kadang ada juga dia menggunakan lampu minyak tanah ataupun oil lamp yang dipasang pada lampu kanta, dan kemudian lampu dipasang di belakang untuk menyalakan warna hijau. Jadi untuk lampu yang dinyalakan melalui elektrik, kanta ini biasanya akan berwarna hijau. Tapi untuk lampu yang dinyalakan dengan menggunakan minyak tanah, lampu minyak tanah ataupun oil lamp, kanta ini berwarna biru. Sebab lampu minyak tanah tu warna kuning, so warna kuning campur dengan warna biru, simple seni, maka akan menjadikan warna hijau. Okay, so sebab itu ada certain yang kanta dia warna biru. So itulah dia warna merah dan warna hijau ataupun warna biru, tengok pada lampu teleskopik yang digunakan. So ini ialah semboyan bilah yang basic. Mendata, berhenti, menunduk ke bawah 45 hingga 60 darjah, bebas bergerak, bebas untuk bergerak, tetapi digunakan untuk berjalan. Dan kadang korang perasan juga ada sistem semboyan di mana dia bukan tunduk ke bawah tapi dia tunduk ke atas. So kalau tunduk ke atas, dia ada sedikit perbezaan. So kalau saya kata dia menunduk ke atas ke? Sorry, sepatutnya mendongak ke atas. Okay. So kalau untuk yang mendongak ke atas, inilah semboyan yang digunakan. So nampak tak apa perbezaan dia? Perbezaan dia, yang semboyan menduduk ke bawah, warna hijaunya dekat bahagian bawah. Untuk mendongak ke atas, warna hijau dia mendongak ke atas, dekat bahagian atas ini. So untuk semboyan yang mendongak ke atas, kalau merata maksudnya warna merah, tetapi kena berhenti. Kalau warna hijau, dia akan mendongak ke atas pada sudut yang sama 45 hingga 60 darjah, dan di sini akan hanya warna hijau atau warna biru, yang kata warna biru, tapi dia akan menyalakan warna hijau. So ini ialah mendongak ke atas. So di sini bermaksudnya kita ada dua jenis semboyan bilah, iaitu semboyan bilah mendongak ke atas ataupun dalam bahasa Inggeris ialah upper quadrant semaphore, dan juga semboyan bilah menunduk ke bawah ataupun lower quadrant semaphore. So ingat, dia ke bawah lower quadrant, kalau dia mendongak ke atas macam ni upper quadrant. So itulah perbezaan antara lower quadrant dengan upper quadrant. Okey, so mungkin ada yang akan tanya, kenapa ada dua jenis, lower quadrant dengan upper quadrant? Okey, pada awal permulaan penggunaan semboyan bilah ini, kebanyakannya adalah semboyan jenis menunduk ke bawah. Menunduk ke bawah yang ni. Okey, so menunduk ke bawah pada awal penggunaan semboyan bilah ini. So mendata dan menunduk ke bawah. So kenapa tiba-tiba ada benda ni berlaku? Ialah kerana masalah ini. Okey, korang tahu dekat UK adalah negara 4 musim, ada salji, ada musim sejuk kan. So kalau untuk semboyan menunduk ke bawah macam ini, so katakan pada kedudukan asal berhenti, semboyan henti macam ni. Okey, so bila salji turun, salji akan ada certain salji yang akan tertimpa atas semboyan bilah ini, dia akan tertimpa atas ni, dan disebabkan daripada beratnya si salji yang dah timpa atas ni, maka terlalu berat sehingga menyebabkan semboyan bilah ini tertunduk ke bawah sebab berat daripada salji yang dekat atas ni. So bila tertunduk ke bawah, semboyan yang daripada kedudukan bahaya ataupun warna merah akan tertunduk ke warna hijau ataupun aspek bebas. Maka ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan, sebab yang sepatutnya apabila kereta api perlu berhenti sebab mungkin depan ada halangan, ada kereta api ke depan, tiba-tiba tertunduk sebab salji menempa atas ni, maka kereta api akan assume okey, warna hijau menunduk ke bawah, kereta api digunakan untuk bergerak ke depan, padahal depan ada satu benda yang berlaku, ada kereta api ataupun ada something, maka akan berlakunya kemalangan. So itulah kelemahan daripada lower quadrant semaphore ni. Maka sebab itulah daripada adegan tu mereka bercadang untuk tukarkan dengan upper quadrant. Sebab kalau upper quadrant daripada kedudukan mendata berhenti,
dan menaik ke atas ialah warna hijau, bebas. So kalau contoh saji tertimpa atas semboyan bilah ini, maka bila dia semakin berat sebab lepas saji, maka dia akan tertunduk ke bawah dan dia akan kembali kepada aspek air warna merah. Daripada hijau saji berat turun warna merah. So kereta api yang mendatang menghampiri semboyan tertunduk ni, dia akan tengok warna merah. Oh okey, dia kena berhenti. Padahal depan tak ada apa-apa langsung, dibenarkan untuk bergerak. Sebab itu yang ini upper quadrant dia lebih selamat untuk digunakan berbanding lower quadrant ni. Dan kebanyakan semboyan bilah yang digunakan di British kemudiannya ditukarkan daripada lower quadrant kepada upper quadrant. Kebanyakan laluan kereta api pada masa itu. Adapun begitu di negara kita yang juga mengikuti semboyan bilah pada zaman dahulu, kebanyakan semboyan bilah di negara kita masih lagi menggunakan lower quadrant ataupun yang menduduki ke bawah. Ada yang menggunakan upper quadrant tapi sangat jarang. Sebab apa kita sangat jarang guna upper quadrant? Sebab yelah, negara Malaysia mana ada salji. Salji tak ada turun pun, hujan, tapi hujan tak ada apa-apa kesan kepada semboyan bilah. Maka sebab itulah kita masih lagi menggunakan semboyan lower quadrant ataupun semboyan menurun ke bawah di negara kita. Okey, so itu ialah sedikit sebanyak mengenai kenapa adanya upper quadrant dengan lower quadrant. Okey, ada satu lagi jenis semboyan yang ada digunakan, iaitu semboyan yang ini. Okey, semboyan yang ini pula dinamakan sebagai semboyan amaran ataupun warning stop, bukan warning stop, distance signal ataupun juga dikenali sebagai semboyan jauh. So, apa pula fungsi semboyan ni? Apa beza dengan semboyan warna merah ni? Okey, semboyan jauh, semboyan amaran ataupun semboyan jauh juga boleh dipanggil sebagai semboyan jauh. Okey, sepatutnya ini bilah dia bukan warna oranye tau, dia warna kuning. Sebab maka saya ataupun sebab warna tak ada warna kuning, so saya terpaksa ambil warna oranye yang paling hampir dengan warna kuning. Sepatutnya warna kuning. Kuning macam macam kursi saya ni, kuning macam ni. So inilah sepatutnya warna dia, warna kuning. So dia semboyan dia warna kuning dengan ada satu ujung bilah dia bentuk dia macam bentuk huruf V, macam bentuk ekor ikan lebih kurang. Dan depan dia ada huruf V berwarna hitam. Kalau semboyan kunti yang ini dia warna putih, cara putih menegak. Tetapi yang ini dia huruf V warna hitam. So ini ialah semboyan semboyan amaran ataupun semboyan jauh. So semboyan jauh sepatutnya gunakan macam ni. So semboyan jauh dia ada dua warna macam tadi. Kalau tadi kita ada warna merah dan warna hijau, yang ini dia ada warna kuning. Ini bukan orange, tuliskan kuning. Warna kuning dan warna hijau. So apa pula fungsi warna kuning dan warna hijau ni? Okey, kalau dia kedudukan mendatar, maka lampu ini akan menyalakan warna kuning. So warna kuning macam warna kuning dekat lampu isyarat jalan raya, warna kuning maksudnya bersedia untuk berhenti, kan? So the same thing, warna kuning ini membawa maksud apabila kepada train nampak warna kuning ataupun kedudukan mendatar pada semboyan amaran ini, maka pemandu train harus memperlahankan kereta api tersebut dan juga bersedia untuk berhenti pada semboyan berikutnya. Sebab semboyan yang berikutnya selepas semboyan amaran ini ialah semboyan henti. After this ialah semboyan henti, warna merah ni. So bila dia warna kuning, dia kena bersedia untuk berhenti dan memperlahankan train. Okey, kalau dia berwarna hijau, dia akan menurun ke bawah. So bila menurun ke bawah, pemandu kereta api pilihan menurun ke bawah warna hijau, maka kereta api dibenarkan bergerak seperti biasa, macam warna hijau biasa. Okey. So kenapa perlu hanya ada semboyan amaran ni? Kenapa ada warna kuning kat sini? So, sebab contohnya kalau dia hanya peruntukan satu semboyan henti saja. Okey, kalau dia peruntukan semboyan henti saja, maka pemandu kereta api akan ada kesukaran untuk berhenti walaupun daripada jarak jauh dia nampak daripada jauh warna merah, tetapi train macam saya cakap tadi, train susah nak berhenti. So ada barangkali dia akan terlajak semboyan henti ni.
So sebab itu mereka bercadang untuk mengeluarkan satu lagi semboyan tambahan untuk memberi amaran awal kepada pemandu train untuk berhenti, iaitu semboyan amaran. So semboyan amaran ataupun semboyan jauh, arti kata lain, berfungsi sebagai amaran awal kepada pemandu kereta api akan semboyan yang berikutnya. Kalau semboyan amaran ini berwarna kuning ataupun mendatar, kereta api kena slow, berhenti pada dan bersedia untuk berhenti pada semboyan berikutnya, sebab semboyan berikutnya akan mempamerkan warna merah. So bila dia nampak warna merah, dia dah slow, so dengan lebih mudah dia memberhentikan train. Daripada tak ada semboyan ni langsung, dia nampak tiba warna merah, itu akan lebih susah lah untuk berhenti. Jadi semboyan amaran ini dipasang pada satu tiang yang berbeza dengan semboyan henti ini. Dia pada tiang yang berbeza. Ini tiang berbeza, yang ini pun pada tiang berbeza juga. Adapun ada setengah kawasan kereta api di mana dia dipasang, dua semboyan ini dipasang pada tiang yang sama. So lebih kurang macam ini. Okey, macam susah sikit. Okey, so begini. Dua semboyan yang pasang pada tiang sama, macam mana dia berfungsi dia? Okey, fungsi dia adalah seperti berikut. Okey, kalau kita ada semboyan henti ini, kedudukan mendatar, bukan mendongak ataupun menunduk, dan juga ini pun pada kedudukan mendatar, warna kuning. So warna kuning, ini warna merah. Ini memberi isyarat bahawa train kena berhenti pada semboyan ini juga. So bila nampak dua-dua mendatar, train kena berhenti, warna merah dan warna kuning. Okey, kalau semboyan henti ni ditunduk ke bawah, so kena buat sikit. Okey, so bila dia menunduk ke bawah, so kita ada semboyan henti menunduk ke bawah, warna hijau, dan semboyan amaran ini warna kuning mendatar. Maka warna hijau dan warna kuning memberi isyarat bahawa train kena pandu perlahan, kena perlahankan train dan bersedia untuk berhenti pada semboyan berikutnya. Sebab semboyan berikutnya akan memegang warna merah. So yang ini warna hijau dan warna kuning akan sama isyaratnya dengan warna kuning. Okey, so itu yang berlaku bila dia dalam keadaan kedudukan begini. Dan kalau semboyan amaran ini menunduk juga seperti mana semboyan henti di atas, maka dua-dua ini hijau dan ini hijau, kedua-dua menunduk, maka train digunakan untuk bergerak seperti biasa. Okey, so itulah bagaimana fungsi kalau dua-dua semboyan ini dipasang pada tiang yang sama. So syarat dia adalah semboyan ini ada keutamaan untuk menunduk dahulu daripada semboyan ini. Dia tak boleh semboyan ini mendatar, semboyan ini menunduk. Ini tak boleh. Kalau macam ni, ini maksudnya ni warna merah sebab mendatar. Yang ini menunduk ke bawah, warna hijau. So warna merah dan warna hijau, ini ada pencegahan. Merah berhenti, hijau jalan. Mana boleh berhenti dan jalan pada rute yang sama kan? So ini tidak boleh. Untuk menggerakkan semboyan amaran ini menunduk ke bawah, ini harus menunduk ke bawah dahulu, barulah ini boleh menunduk ke bawah. Ini barulah betul. So inilah fungsi apabila ada dua semboyan bilah yang dipasang pada tiang yang sama. Ini jarang sangat dilihat. Kalau ada pun di beberapa stesen saja. Ini contoh gambar yang saya masukkan. So itulah contoh di mana semboyan amaran dan semboyan henti dipasang pada dua tiang yang sama. Sangat jarang dilihat, tapi kebiasaannya ini tiang berbeza, ini pun tiang yang berbeza. Okey, so itu ialah semboyan bilah untuk amaran dan semboyan henti. Okey, kita ada satu lagi semboyan. Semboyan ini dia special sikit. Ini ialah semboyan yang bertujuan untuk pergerakan lansiran. So lansiran tu apa? Sekejap saya pasang dulu. Alright. So ini ialah semboyan bilah khas untuk tujuan pergerakan lansiran. So apa tujuan semboyan lansiran ni? Okey, lansiran ni sebab tu saya beri definisi bagi lansiran. Lansiran ialah satu kerja di mana sebuah train bergerak masuk ke landasan gelung ataupun landasan sisian ataupun masuk ke yard, depo, semua itu semua ialah kerja lansiran. So semboyan lansiran dia lebih kurang macam semboyan henti, lebih kurang sama. Semboyan henti saya tadi. Okey,
yang ni. So semboyan henti ialah ini. Ini ialah semboyan lansiran. Okey, cuma lansiran ini ada satu cakram putih di sekelilingnya. Dan biasanya saja lebih kecil daripada semboyan henti. Nampak perbandingan di sini. Okey, ini lebih kecil, ini besar. So ini ialah semboyan lansiran. So kebiasaannya semboyan lansiran akan dipasang di bawah semboyan henti untuk kebanyakan gambar yang saya jumpa lah. So ini semboyan lansiran, ini ialah semboyan henti kat sini. Okay, so ke bawah sikit. Okay, so bila mana macam ni berlaku, so okay, katakan train dah masuk ke landasan gelung ataupun landasan barang-barang, landasan sisian semua, maka semboyan lansiran ini yang akan tunduk ke bawah, warna hijau kat sini. Ini warna hijau kat sini. So bila dia tunduk ke bawah warna hijau, maksudnya train akan dimudahkan bergerak masuk ke landasan sisian, landasan yard, landasan gelung dan sebagainya untuk tujuan lansiran sahaja. Nah, masuk landasan utama tak boleh. So itu ialah semboyan lansir. Kalau ini yang tunduk, maka ini bermaksud train dimudahkan masuk ke dalam landasan utama saja. Kalau landasan lansiran macam ni berdekat. Okey, so itu ialah semboyan lansiran. Jadi itulah semboyan, sedikit tambahan, itu semboyan lansiran. Semboyan yang digunakan untuk train membuat kerja-kerja lansiran. Tak semestinya train itu bergerak masuk ke landasan gelung, sisian yard itu saja dikatakan sebagai lansiran. Kalau contoh train crossing, train daripada dua arah bertentangan crossing pada satu stesen kereta api yang sama, itu juga adanya kerja-kerja lansiran, di mana satu train daripada landasan utama reverse masuk ke landasan gelung, itu pun juga dikenali sebagai kerja lansiran. Cuma lansiran untuk semboyan bilah ini agak berbeza dengan lansiran untuk semboyan lampu rona. Saya akan terangkan pada video berikut nanti. Okay, so itulah sedikit mengenai semboyan bilah yang pernah digunakan di negara kita pada masa-masa zaman dahulu. So sekarang ni okay, so semboyan bilah ni kali terakhir digunakan sekitar tahun 2015 atau 2016 begitu di stesen Pasir Mas Kelantan, sebelum semboyan bilah itu ditambahkan perkhidmatan untuk selama-lamanya buat kali terakhir di negara kita. So sekarang ini kebanyakan landasan laluan kereta api telah digantikan dengan satu sistem yang lebih sophisticated dan lebih senang untuk pemandu kereta api lihat mungkin. So semboyan yang berikutnya ialah satu semboyan yang dinamakan sebagai semboyan berlampu, lampu berwarna ataupun semboyan lampu rona, ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah color light signals. Okay, so semboyan lampu rona macam mana? Dia macam senang je. Dia macam korang tengok, bukan ni sekejap. Okay, semboyan lampu rona dia macam awak tengok lampu isyarat yang dekat jalan raya. Sama je, sebiji. So kita ada satu lampu isyarat, ini satu panel lampu isyarat. Izinkan saya untuk zoom in sikit. Okey. Terus sangat jap. Lipat belakang. Okey. Hopefully korang nampak. Okey, so ini ialah kita punya panel lampu isyarat. So macam lampu isyarat biasa, dia ada 3 warna, iaitu warna merah, warna kuning dan warna hijau. So merah, kuning dan hijau sama macam lampu isyarat di jalan raya, cuma beza dia adalah perhatikan kedudukan lampu dia. Kalau yang ada di jalan raya, warna merah di atas dan warna hijau di bawah. Ini di jalan raya. Tetapi di kereta api, warna hijau di atas, warna merah di bawah. Okey, so kenapa dia dipasang terbalik? Adakah kerana dia nak bezakan lampu isyarat kereta api dengan lampu isyarat jalan raya? Tak, itu bukan alasan yang munasabah. Fungsi dia ialah kerana lampu warna merah ini adalah aspek yang paling penting untuk sebuah pergerakan kereta api. Sebab
untuk mengelakkan sebarang berlakunya kemalangan, maka kereta api ada prioriti untuk berhenti untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. So tujuan warna merah ini dipasang pada bahagian bawah supaya warna merah itu berada pada paras yang hampir sama ataupun sama paras dengan mata pemandu kereta api. So contohnya saya pemandu kereta api, bila saya nampak warna merah, maka saya lebih senang nampak warna merah pada kedudukan bawah berbanding kedudukan di atas. Bila mana contoh warna merah tak ada, so warna kuning adalah kedua yang paling utama berbanding warna hijau. Hijau ni ialah bebas, so ini bukan bahaya. Tapi warna kuning ialah kedua bahaya. So warna kuning akan diletakkan pada aras paling bawah sekiranya warna merah tak ada. So ini dah warna kuning. Okey, dan benda sama kedudukannya pada aras yang paling hampir dengan mata pemandu, warna kuning. So itulah kenapa kedudukannya adalah terbalik. So kedudukan aspek yang paling bahaya paling bawah, yang kurang bahaya atas, dan yang tidak bahaya paling atas, warna hijau. Semboyan lampu ronak ini ialah semboyan henti. Sebab apa? Sebab dia ada warna merah macam semboyan bilas. Semboyan bilas ni ada warna merah, maka warna merah inilah semboyan henti. Jadi ini ialah sebuah semboyan henti. Kalau contoh saya tak ada semboyan, tak ada warna merah, maka dia ada warna kuning dan warna hijau saja, maka ini ialah semboyan bukan semboyan henti, tapi ini ialah semboyan jauh ataupun distance signal. Lebih kurang sama seperti semboyan jauh pada semboyan bilas ni, warna kuning. Dia ada pelbagai jenis aspek. Kalau kita semua tahu lampu syarat dia ada 3 aspek, warna merah, kuning, hijau. Tapi untuk kereta api dia ada pelbagai aspek. Okey, sekejap dulu. Okey, ada lampu isyarat. Okey, ada lampu isyarat yang hanya ada satu aspek saja. Ada satu lampu saja. Lampu tersebut ialah lampu warna kuning saja, contohnya. So, kalau lampu warna kuning, ini ialah semboyan jauh. Semboyan jauh yang sama macam kita ada semboyan jauh semboyan bilas, cuma yang ini warna kuning. So kalau dia menyala warna kuning, maksudnya kereta api kena perlahan kereta api dan bersedia untuk berhenti pada semboyan berikutnya. Kalau dia tak menyala warna kuning, kereta api boleh bergerak seperti biasa, seperti warna hijau, lampu hijau. Okey, so ini ialah semboyan satu aspek, iaitu semboyan yang ada satu lampu saja. Okey, ada juga semboyan yang mempunyai dua aspek. So dua aspek. Kita akan mungkinkan sikit. So, semboyan dua aspek bermaksud dia hanya ada dua lampu saja. So, dua lampu tu sama ada dia warna merah dan warna hijau, ataupun juga dia warna kuning dan warna hijau. So, itu So, itu ialah semboyan dua aspek. Dia ada dua lampu saja. Okey, kemudian kita ada semboyan tiga aspek, iaitu semboyan yang mempunyai tiga lampu saja, iaitu warna merah, kuning dan hijau. So ini adalah semboyan 3 aspek. Okey. Ada juga semboyan yang lebih daripada 3 aspek, iaitu semboyan 4 aspek, ada sampai 7 aspek sekalipun. Tetapi di negara kita hanya sampai 3 aspek ini saja. So boleh saya nak terangkan lebih, tapi korang pening, korang tak tahu. So kita hanya explain sampai 3 aspek ini saja. Jadi sekarang ni macam mana dengan lansiran dia? Kalau tadi semua lansiran dia yang bilas dia lagi kecil, kan? Tetapi untuk semua lansiran yang ini dia agak beza sikit. Okay, so semua lansiran untuk lampu rona saya akan terangkan lebih pada video berikutnya mengenai bagaimana lansiran untuk semua lampu rona ni. Tapi ini saya akan beri sedikit maklumat yang basic. Okay, so semua lansiran lebih kurang macam ni. Okey. Dan kemudian dia ada dua lampu warna putih di sini. So, bila yang ini, bila ada satu semboyan yang diperuntukkan dengan lampu lansiran yang di bawah ni, lampu dua warna putih di sini. So, kalau
lampu putih ini menyala, dua-dua ni mesti menyala, maka train dibenarkan untuk membuat lasiran dengan syarat lampu ini juga pada masa waktu yang sama ini lampu ini warna merah. So bila ini warna merah dan lampu lasiran ini warna putih, maka train ini akan membuat kerja lasiran. Lebih kurang sama seperti semboyan bilah yang kita ada tadi. So ini dan ini. So kalau kentul lasiran, yang ini akan turun bawah warna hijau, yang ini warna merah. So lebih kurang sama seperti ini, cuma yang ini lampunya warna putih. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Saya akan terangkan pada video yang berikutnya nanti. Itu juga, semboyan itu juga dikenali sebagai semboyan kedudukan lampu kedudukan berubah. So itu juga akan diterangkan pada video yang berikutnya. Dan saya rasa itu sajalah video untuk kali ini. Saya zoom out sekejap. Silap. Ini zoom in. Okay, so itu sajalah video untuk kita kali ini. Jadi terima kasih kerana menonton. Saya ingin memohon maaf sekiranya saya tahu video ni ada banyak kekurangan. Video ni pun saya dah buat berkali-kali. Banyak video yang saya buat draft-draft potong-potong, tapi ini yang terbaik yang saya boleh buat. So kalau ada beberapa kesalahan yang anda boleh nampak ataupun ada info yang saya patut tambahkan, boleh tinggalkan komen di bawah. Saya akan memperbaikinya pada video yang akan datang. Jadi terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.